Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin dhi qisalin atirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa ashabihi albararah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT kerana dapat melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia di mana Allah SWT telah menurunkan Al-Quran, atau kita namakan dia Nuzul Quran. Sekiranya bulan Zulhijjah kemuliaannya kerana Allah SWT memfardukan haji, tapi sebaliknya bulan Ramadan kemuliaannya disebabkan turunnya Al-Quranul Karim. Ini dinyatakan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga memberi keterangan-keterangan tentang petunjuk dan sebagai pembeza di antara kebenaran dan juga salah, antara yang benar dan juga yang batil. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, bulan Ramadan adalah dimuliakan dengan sebab penurunan Al-Quran, dan Al-Quran ini dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar, di mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairun min alfi syahr Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Qadar ini, Allah SWT menceritakan kepada kita tentang sesungguhnya diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apakah dia malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu ialah Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh kerana itu, Ramadan yang menjadi mulia disebabkan oleh penurunan Al-Quran. Bagi kita umat Islam hari ini, hendaklah menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup dalam kehidupan kita, memandu ke arah kecemerlangan. Kalau kita berkenalan dengan Al-Quran, selain daripada Al-Quran, ada nama-nama lain daripada Al-Quran yang disebut. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran. Kitab iaitu Al-Quran. Dan banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain, ulama berselisih tentang nama-nama Al-Quran. Ada yang dinamakan Az-Zikr, ada yang dinamakan At-Tanzil, Al-Furqan dan sebagainya. Tapi yang penting bagi kita ialah bukan nama itu, ialah bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan Al-Quran? Al-Quran ialah kalam Allah yang bermukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, dan membacanya dikira sebagai ibadah, dan dimulakan daripada suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Oleh kerana itu, oleh kerana Al-Quran merupakan kalamullah, membacanya menjadi satu ibadah, maka pada bulan Ramadan ini seharusnya kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Sebab juga Nabi SAW apabila sampainya bulan Ramadan, beliau bertadarus Al-Quran bersama Jibril setiap malam. Sehinggalah di akhir hayat, ketika beliau di akhir penghujung kehidupan beliau, malaikat datang sebanyak 2 kali untuk bertadarus.
Jadi oleh kerana itu, di kesempatan yang ada dalam bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita meningkatkan keazaman kita untuk membaca Al-Quran. Dalam kehidupan kita, destinasi manusia ini ada lima destinasi. Destinasi di alam roh, destinasi di alam rahim ibu, destinasi di alam dunia, destinasi kita yang keempat ialah di dalam alam barzah, iaitu alam kubur, dan destinasi yang terakhir yang kelima ialah di hari akhirat. Al-Quran yang datang kepada kita merupakan sebagai pembawa, sebagai syafaat dalam kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Oleh kerana itu, kalau kita tahu tentang Al-Quran, Al-Quran mempunyai 30 juzuk. Dan daripada 30 juzuk itu, kata Abu Al-Amru Ad-Dani dalam kitab Al-Bayan, Al-Quran mempunyai 6,236 ayat. Dan daripada 6,236 ayat itu mengandungi 77,143 kalimah. Dan daripada 77,000 lebih itu, kepada Al-Quran mempunyai huruf, iaitulah sebanyak 321,180 huruf. Apa yang saya ungkapkan itu ialah kerana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah", sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, kana lahu hasanah, maka dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu bersamaan dengan 10 ganjaran pahala. La aqulu aliful harfun wa lamun harfun wa mim harfun, walakin la aqulu alif lam min harfun, walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Bermaksud bahawa dengan kita membaca Al-Quran itu, kita boleh menjadi sebagai seorang jutawan. Ini teori yang perlu kita fahami. Kata ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini ialah sebagai ladang untuk kita mencapai menuainya di hari akhirat. Untuk menjadi seorang kaya sebagai milenial sukar, tetapi dengan kita membaca Al-Quran sebanyak 30 juzuk, kita boleh menjadi sebagai jutawan. Bukanlah kita harapkan jutawan itu, tetapi itulah ganjaran yang Allah SWT nak berikan kepada orang yang bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Teorinya ialah kita boleh mengkhatam Al-Quran itu selama sebulan dalam tempoh bulan Ramadan ini, 30 hari. Iaitu dengan cara, kalau kita lihat dalam Mushaf Utsmani itu ada 604 muka surat. Sekiranya kita membaca Al-Quran 2 muka sebelum solat, 2 muka selepas solat, bermakna satu waktu 4 muka surat, dan 5 waktu 20 muka surat. Dan kalau kita darab dengan 30 hari, bukankah 600 muka surat? Ya, ini sudah tentulah kita dapat mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan itu. Dan kalau kita dapat khatam Al-Quran dalam masa sebulan, bermakna kita telah membaca sebanyak 321,143 huruf. Dan Nabi SAW bersabda, satu huruf bersamaan 10 ganjaran. Sudah tentu 321,143 bermakna kita telah mendapat ganjaran pahala sebanyak 3.21 juta. How to become a millionaire? Read Al-Quran. Ya. Bukan itu saja Al-Quran kelebihannya di masa di dunia. Kita mendapat ganjaran besar di hari akhirat. Malah apabila kita berada di dalam kubur. Siapa membantu kita dalam kubur? Kecuali amal soleh kita. Bolehkah anak kita? Bolehkah harta kita? Bolehkah isteri kita? Yang membantu kita ialah amal soleh. Nabi SAW bersabda, yu'tar rajulu fi qabrihi فإذا أوتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن فإذا أوتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا
maaf, apabila datangnya malaikat dalam kubur, datangnya di sebelah kepala. Yang membantu kita ialah Al-Quran. Dan apabila dia datang di sebelah tangan kita, yang membantu kita ialah sedekah. Dan apabila dia datang di sebelah kaki kita, dafa'uhu masyuhu ilal masajid. Yang membantu kita ialah langkah-langkah kita pergi ke masjid. Tetapi apa yang saya nak fokuskan daripada hadis Rasulullah SAW tu, hadis Hasan, yang dihasankan, riwayat Abu Hurairah yang dihasankan oleh Albani itu, ialah Al-Quran itu yang menyelamatkan kita di dalam kubur. Betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Malah destinasi kita yang terakhir ialah hari akhirat, yang sudah pasti kita akan bertemu di sana. Al-Quran juga sebagai pemberi syafaat kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, as-sawmu wal-Quranu yashfa'ani lil-abdi yawmul qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu dua-duanya akan memberi syafaat kepada hambanya di hari akhirat. Kata puasa, ya Rabbi mana'tuhu, wahai Tuhanku, aku menegahnya daripada makan dan menunaikan syahwatnya di waktu siang, maka berikan kepada aku untuk bantunya. Maka kata pula Al-Quran, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku menghalang dia daripada tidur di waktu malam kerana membaca aku, maka berilah aku memberi bantuan syafaat kepadanya. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada puasa dan juga Al-Quran untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Tuan-tuan, begitulah hebatnya Al-Quran ini. Mengapa kita tidak menyibukkan diri kita dengan Al-Quran? Oh, kita tidak ada masa, banyak kerja lain yang kita nak buat, itu dan ini menyebabkan kita tak sempat membaca Al-Quran. Sebenarnya kita bukan sibuk, kita adalah penyibuk. Jadi oleh kerana itu, biar kita sibuk dengan membaca Al-Quran. Tidakkah ada masa untuk kita hari ini dengan aplikasi yang pelbagai, kita boleh melihat membaca Al-Quran di mana-mana dengan menggunakan alat teknologi yang ada. Tidak perlu membawa mushaf di mana-mana, tetapi di dalam handphone kita yang kita selalu gunakan untuk WhatsApp sampai kita tak sempat masa, ada aplikasinya, boleh kita baca. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, marilah kita merebut peluang yang ada ini dengan sempena nuzul Al-Quran. Marilah kita hidup bersama Al-Quran. Jadikan Al-Quran di hati kita. Mari sama-sama kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran memberi syafaat kepada kita, sama ada hidup kita dunia, di dalam alam barzakh, apatah lagi ketika kita bertemu dengan Allah SWT, di mana tidak ada sesiapa yang boleh membantu kita lain daripada amal soleh kita, dan Al-Quranlah sepatutnya diletakkan di hati kita, membacanya, memahami ayatnya, menghayatinya, menghafaznya dan mengamalkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.